Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, siapa yang kawan-kawan Kak Nida hari ini ada di talian? Hari ini siapa yang ada di talian? Jom kita sama-sama jom kita borak. Assalamualaikum kepada Akila Idris, Emas dan Keuangan. Okey, Assalamualaikum. Apa khabar kepada Akila Idris? Terima kasih join Kak Nida pagi-pagi ini. Okey, hari ini berapa bulan? Assalamualaikum kepada Miss Alisha. Rasanya simbol ni macam E kan? Short form kepada E ni. Assalamualaikum Alisha, Miss Alisha. Terima kasih join Kak Nida. Kepada Muhammad, kepada Syaris 96, kepada Azwan, Syiashikin. Waalaikumsalam Akila Idris. Terima kasih sangat-sangat join Kak Nida. Apa khabar pagi ni? Akila daripada mana ya? Maksud Kak Nida negeri. Zahara Yusof, Belin, okey, Ilsam, Pika, okey, Fiz Nur Rizka, Jamal, okey, Shaznisa, Paura 1, terima kasih. Naida Omar, terima kasih. Jangan Kak Nida Gombak, dekat je kita. Hel Husaimi ke? Gol Bahulu. Okey, ada yang Kak Nida termiss, sorry. Hai, join Kak Nida. Rose, terima kasih join Kak Nida. Rokia 52, Tariq Zaidi. Okey, Zara atau terlepaslah nama dia. Muhammad Aimarisha. Okey, terima kasih join Kak Nida daripada Gombak. Okey, rasanya Akila ni daripada PGYM juga ya. Dari sama-sama kita satu bumbung kan, satu grup kan. Ada tak dalam grup PGYM sekali dengan Kak Nida? Kak Nida punya ni macam terang sangat lah. Terang sangat ke ataupun gelap sangat? Aimarisha. Okey, yang ini namanya enam Carol. Alamak, susah nak sebut lah. Maaf lah Kak Nida tak reti nak sebut ni. Carol Simon. Alright, ini mesti daripada luar negara ni. Okey, hari ni lah Kak Nida ni, kita ni memang nak borak-borak santai lah kan. Okey, kita nak kongsi-kongsi yang kita boleh sharekan di kalangan kita ni. Sebab biasalah zaman-zaman sekarang ni, okey, selalu baca-baca artikel masalah yang wujud dekat kita ni kan. Kepada Nasri, terima kasih join Kak Nida. Okey, sebab apa? Kita dulu pernah buat kesilapan. Siapa kat sini pernah buat ada kesilapan yang dikata kalau boleh kan, dia nak ulang balik kesilapan tu supaya tidak berlaku. Tapi actually kesilapan itu sudah berlaku. Terima kasih kepada Tuan Nasri. Waalaikumsalam. Terima kasih memberi salam kepada Kak Nida. Terima kasih bagi like kepada Kak Nida. Okey, Kak Nida hari ni kan nak boraklah santai-santai, okey. Sebab Kak Nida pun pernah menempuh kesilapan yang pernah berlaku dalam diri kita, yang di mana kita rasa peluang itu kita tak ambil. Lepas tu consider macam sekarang ni nak patah balik memang dah tak boleh. Okey. Jadi sekarang ni apa yang kita boleh buat, kita boleh nasihatkan pada macam Kak Nida, anak-anak Kak Nida, dan Kak Nida boleh nasihatkan kepada kawan-kawan kita kat luar sana lah. Okey, kesilapan yang Kak Nida pernah buat dan Kak Nida rasa pun boleh kita borak-borak, ramai pun mungkin pernah buat. Okey, yang tak buat tu maksudnya dia memang powerful lah. Tapi bagi Kak Nida, kesilapan yang Kak Nida buat selama biasalah dulu kan kita ada menempuh zaman pekerjaan. Okey. Assalamualaikum kepada user 9483. Ni letak nama rahsia ni. Di mana kesilapan yang itu Kak Nida, kesilapan yang kita kata berlaku tu akibatnya menyebabkan kita rasa rugi kat situ. Rugi masa, rugi peluang dan juga rugi dari segi mendapat sesuatu yang sebenarnya memberi kita semua orang boleh buat, tapi kita lepaskan peluang. Antara kesilapannya adalah tak buat simpanan. Itu kesilapannya. Kesilapannya maksudnya tak buat simpanan yang kukuh, simpanan yang padu. Kesilapan tu sebenarnya kalau kita betul-betul ambil pelajaran ataupun kita betul-betul belajar, hakikatnya Kak Nida ni pun background account, background consider
Jadi tapi itu tak menjamin yang kita boleh terelak daripada berlaku kesilapan. Terelak daripada berlakunya kesilapan. Apa yang Kak Nida consider macam zaman bekerja? 25 tahun bekerja. Sehinggalah pada Kak Nida mula kerja tahun 25 hari bulan April 1994 hingga hari terakhir 30 bulan 6 2018. Okey. Sepanjang Kak Nida bekerja tu, kesilapan yang Kak Nida buat adalah tidak membuat simpanan yang padu. Yang berlaku biarkan berlaku, tak ada manusia yang sempurna. Betul tu Tuan Nasri. Maksudnya kesilapan yang ini di mana kita tak nak, kita nak ambil pengajaran lah. Kita nak ambil pengajaran dan kita nak berikan pengajaran yang kita silap tu, tak nak anak kita ataupun kawan-kawan kita buat kesilapan yang sama. Jadi kita ni nak memberikan consider gambaran kesilapan tu sebelum diorang menempuh kepada liku-liku ataupun perjalanan ataupun proses yang seterusnya supaya elakkan dan juga consider macam ambil pengajaran. Kan selalu kita dengar, bukan kita dengar, memang peribahasa Melayu kan, okey, apa yang baik tu kita jadikan tauladan, yang buruk kita jadikan sempadan. Jadi adakah maksud peribahasa tu kat sini? Yang buruk tu consider macam sepanjang zaman pekerjaan. Ya, terima kasih kepada Ernie Astuti. Kalau ada orang rakyat Indonesia ataupun mereka daripada Indonesia, Kak Nida alu-alukan sangat. Okey, kesilapan itu di mana sepanjang consider bekerja. Okey, dapat gaji, tak fikir langsung. Dapat gaji, kita consider macam honeymoon year lah. Honeymoon year, zaman bekerja tu dapat gaji is something that mula-mula bekerja dapat gaji is something that kita spend. Kita berbelanja, dapat gaji. Okey, kita belanja contoh sebelum kahwin kan, dapat duit, of course lah, duit gaji tu KWSP dah tolak. Lepas tu masa tu pula tinggal dengan parents, jadi maksudnya kita pun automatik ada juga bagi untuk parent. Okey, dah bagi, dah settle. Yang lebihan tu, of course lah, mula-mula kerja, nak pergi kerja tu mesti ada transport sebab jauh daripada rumah dulu. Dulu stay kat Kelang, lepas tu kerja dekat Shah Alam. Consider mesti kena ada kereta lah, kena ada transport. So bayar kereta. Masalahnya yang baki daripada duit dah bayar kereta tu, kita dah tinggalkan parent. Okay, duit belanja rumah tu dah bagi dah dekat parent. Duit baki tu apa yang kita buat? Dalam masa yang sama tu, duit baki tu apa yang buat? Dalam masa yang sama, kalau kita dah bekerja, kita buka akaun bank kat tempat kerja tu, of course kat tempat kerja tu pula bagi kredit card. Bahaya betul. Bagi pula kredit card lah. Sis mula kerja tahun berapa ya? Kak Nida mula kerja tahun 94. 25 hari bulan 4 94. Kan? Dah lama tu, consider 94. Okay, tapi bekerja 25 tahun sebab company tempat Kak Nida kerja tu mengalami sales down, jadi dia terpaksa downsizing. Maknanya kurangkan pekerja. Jadi kita yang consider yang paling senior ni, of course dia nak potong salary kan, nak potong upah pekerja tu. Jadi consider macam siapa yang lama berkhidmat tu, kalau dia boleh gantikan dengan orang yang fresh graduate tu, of course kita yang akan di-offerkan VSS tu. Alhamdulillah lah. Tapi kalau kita berhenti tu dengan VSS, consider bila dah berhenti kerja, something yang orang kata bukan terdesak lah, kita dah tak ada sumber pendapatan selalu, barulah ada kesedaran. Okey, sebelum sampai dekat situ, maksudnya bila kita dah dapat Tuan Nasri mula kerja bila? Jadi Kak Nida mula kerja 94 ni. Jadi bila kita dah ada duit gaji, dah of course tolak KWSP, dah bagi dekat mak ayah, dah bagi kat parents lah, maksudnya bagi dekat ayah. Jadi consider urusan dekat rumah lah. Sebab Kak Nida masa zaman bekerja belum kahwin, tinggal dengan parent, tak adalah sewa rumah kat luar. Lepas tu bayar kereta, duit lebihan tu. Duit lebihan tu tak tahu apa yang dibelanjakan. Orang kata kata Tuan Nasri lah, yang berlaku biarkan dah berlalu. Okey lah, maksudnya kita tak nak orang lain buat. Orang lain akan datang, anak-anak kita pun tak nak buat. Awal 90-an, lebih kurang sebaya je, macam sebaya je, lebih kurang lah kot. Kak Nida 94. Lepas habis belajar,
Lepas habis belajar, makna sekolah, habis belajar kat ITM. Kak Nida belajar ITM Melaka. ITM Melaka. Habis belajar, lepas tu sambung sekejap kat Shah Alam, lepas tu kerja. Okey. Lepas tu, lebihan tu tak tahu kat mana. Tak tahulah pergi mana, kat mana, tak boleh detect. Tak boleh detect. Apa benda yang diuruskan dengan lebihan daripada tu. Consider lebihan tu lebih lah daripada, consider adalah lagi macam 40%. 40% tu tak tahu buat apa. Consider macam diguna pakai apa benda pun tak tahu. Nak kata-kata beli baju, taklah kerap sangat beli baju. Kesilapannya consider macam adalah sesuatu yang pergi masa mana-mana, cash keluar. Consider habis, keluar. Maksudnya tak ada tak ada diuruskan. Kesilapan yang itu tak diuruskan dengan baik. Bila, lepas tu, dah tempuh, lepas tu zaman kita dah kahwin pula, family pula, consider anak-anak pula, consider kita keluar belanja untuk anak-anak kan. Tapi consider pendapatan dah dua lah, suami dengan kita. Masa tu pula consider kos bertambah. Sebab apa? Kita beli rumah pertama, of course kita tolak lagi dengan rumah. Lepas tu bila kita dah beranak, dah ada anak 1-2, hantar pula nursery sebab kita kerja, hantar pula nursery. Lepas tu hantar nursery, start pula tadika kan. Lepas tu anak yang kedua, ketiga, keempat, sampailah yang kelima, consider urusan kat situ. Of course lah perbelanjaan yang wajib. Tapi actually ada juga lebihan. Tapi masalahnya tahun 91 habis sekolah, terus merantau satu Malaysia, kerja merata. Banyak pengalaman ni Tuan Nasri ni. Banyak pengalaman ni, kerja merata, merantau satu Malaysia. Bagus, banyak pengalaman. Macam Kak Nida hanya consider kerja ke labir belajar, lepas tu kerja dekat Shah Alam. Satu je Kak Nida punya kesilapan juga kat situ. Setia dengan yang satu kat tempat kerja tu. Betul tak kata macam Tuan Nasri dia merantau banyak kerja dah. Macam Kak Nida, kesilapan Kak Nida satu je tempat kerja, fokus dekat satu. Consider bahaya juga tu. Orang kata kan, kalau nak bekerja, kalau dah 5 tahun, better ambil pengalaman kat tempat lain pula. Betul tak Tuan Nasri? Setuju tak macam tu? Macam Kak Nida punya kesilapan, setia dengan yang satu, dekat situlah. Tapi kat situ berbagai-bagai cawangan, bukan cawangan, department daripada Kak Nida start account. Sebab Kak Nida habis belajar account, ambil background account, business study dekat ITM. Masa tu belajar dekat ITM Melaka, keluar ambil terus kerja bahagian account. Bahagian account, kononnya kerja bahagian account, consider bercakap tentang duit lah, uruskan bahagian AR, account receivable. Account ni bahagi pada dua pula. Kalau kat company ni account payable dengan account receivable. Kak Nida bahagian account payable, maksudnya berkait dengan nak bayar, bayar cek, uruskan pembayaran kepada supplier kepada company. Bahagian account, uruskan account payable. Alright. Tapi walaupun kita bercakap dari segi kita uruskan, bukanlah kita ni pengurus kewangan ataupun di manager, dah sampai manager, tidak. Maksudnya kita bercakap dari segi wang, consider bergelumang dengan wang kan. Tapi sendiri punya manage untuk uruskan wang keuangan sendiri tu silap. Silap tu macam mana? Biasalah kan dunia muda. Masa tu lah baru kena handphone. Kan? Antaranya masa tu baru kena handphone. Handphone pula consider macam dulu ada handphone yang jenis flip kan, flip. Pun terpengaruh lah handphone flip. Masa tu tak fikir pasal duit pun, tapi alhamdulillah lepas kahwin dah mula jaga kerja. Ya betul. Dia bila kita dah ada kan, betul kan Tuan Nasri? Bila kita dah ada tanggungjawab, bila kita dah kena nak uruskan family ni, maksudnya kita dengan pasangan, macam Tuan Nasri dengan isteri, Kak Nida dengan suami, barulah consider macam duit tu kita dah kena tanggung, nak kena tanggung. Tu namanya wujudnya tanggungjawab, nak kena tanggung anak. Dalam masa yang sama parent. Tapi untuk diri sendiri, masalahnya lebihan tu tak diuruskan sebaiknya. Ataupun kita salah catur dari segi nak membuat simpanan tu tak fikir. Kesilapan yang macam tu. Bila kita dah silap macam tu, lah masa berlalu. Yes, kita ada consider ASB ataupun tabung haji, tapi setakat basic je. Sebab dia masih lagi dalam bentuk duit kertas. Setakat basic je. Bila kita kata setakat basic,
consider macam bila terdesak pergi ambil balik. Sebab ada kad ATM kan. Bila ada kad ATM tu ambil balik. Bila hujung bulan tak cukup, ambil balik, cocok balik. Okay. Assalamualaikum kepada siapa? J. Terima kasih join Kak Nida. So kesilapan kat situ berlaku tahun demi tahun. Tak ada wujudnya simpanan yang kukuh. Tak adanya orang kata okey, kita sekarang dah bercakap orang yes yang memikirkan tu yes, yang sekarang ni yang tak buat. Kan kita pernah tak baca artikel 75% rakyat Malaysia memiliki simpanan kurang daripada 1,000. Macam Kak Nida ketika zaman kerja mungkin tersenarai lah dalam tu. Okey, tersenarai lah dalam tu. Sebab apa? Simpan, ambil balik. Simpan awal bulan, ambil balik. Consider memikirkan yang itulah dana kecemasan. Nanti nak at least hujung bulan, hanya fikir cukuplah sampai hujung bulan. Tapi kadang-kadang sampai je 20 hari bulan, dah terpaksa perbelanjaan tu catu. Catulah. Catu. Masa tu, okey. Bila dah catu, adakah itu betul? Itu silapnya. Tak betul. Tak betul. Sebab apa? Duit yang cash tu itulah dikatakan simpanan. Tapi tak betul sebenarnya. Cik Kuita, terima kasih join Kak Dida. Okey. Bila dah consider makin masa berlalu, kita anak pun makin besar. Lepas tu anak-anak pula lepas dah belajar sekolah rendah, sekolah menengah. Lepas tu sambung pula ke ada yang masuk KKTM, anda marah, ada yang masuk college, swasta. Kita dah rasa macam makin orang kata tercabar ni. Jadi nasib baik anak yang anda marah tu tak ada buat loan ataupun tak ada buat PTPN lah, sebab consider boleh cover. Kita boleh consider cover dia punya perbelanjaan. Cuma anak yang kat swasta tu terpaksa dia ada apa tu? Kalau latihan ni dia tak ambil PTPTN, dia ambil apa yang nama dia lagi satu, ada latihan punya. Okey, so jadi yang itu kita dah rasa macam okey, bila dah belajar swasta, alright, lagi tercabar lah. Sebab apa? Dia punya cost tu consider macam bukan kerajaan punya, swasta punya. Jadi lebih lagi duit kita nak belajar, nak spend. Jadi masa tu terpaksalah yang swasta terpaksa ambil loan belajar. Okey. Jadi bayangkan bila dia dah habis belajar, keluar pula kita ni kena zaman COVID. Dia belajar kulinari. Kulinari of course pekerjaan pertamanya bila dia training pun dekat hotel. Masa kita PKP, hotel kan tutup. Hotel tutup. Jadi cabarannya masa tu of course lah ada moratorium kan. Maksudnya belum lagi start nak belajar dia punya loan belajar tu. Bila dah habis zaman PKP tu, consider belum lagi dapat kerja yang ikut dia punya bidang, tapi dah kena nak bayar loan. Kita pun terpaksalah contribute juga. Jadi maksudnya bila tak ada simpanan, ini yang menyebabkan tak ada pengurusan yang betul. Jadi kita tak nak kesilapan tu berlaku pada anak-anak muda. Saya keluar ya tak apa, keluarkan. Tak apa. Usaha tetap usaha, rezeki dah ditentukan, yang penting bersyukur. Yes, betul. Alright. Jadi kesilapan yang berlaku itu kita tak nak consider. Kita sekarang ni bukan merintih kepada perkara yang berlaku. Kita sekarang ni persoalkan jangan kesilapan ini berlaku pada anak-anak kita dan juga kawan-kawan kat luar sana. Kalau berlaku dekat kawan-kawan kat luar sana, sebenarnya apa yang nak sharekan kat sini supaya kita ambil iktibar dan juga elakkan daripada berlaku. Ada caranya. Ada caranya bagaimana nak buat simpanan. Sebenarnya selama ini kita bayar, kita berbelanja, tapi at the end kita kata tunggu ada lebihan untuk buat simpanan. Hakikatnya sebenarnya kita kena ubah, terbalikkan. Bila kita dah belajar, kita dah ada pengalaman, consider kita dah tempuh, anak-anak muda ataupun kawan-kawan kat luar sana, ubah. Bila dapat gaji, asing dulu. Okay, asing dulu. Macam Kak Nida cakap tadi, beli kesilapannya ikut trend, beli handphone, dah ada handphone yang satu, beli pula handphone yang flip masa tu. Lepas tu pakai credit card.
Kan nama salah urus kat situ. Pakai pula credit card. Apa yang berlaku bila kita dah grab peluang tu, saya kerja last hotel 8 tahun, suami pun kerja hotel yang sama. COVID sampai saya terima kasih kepada Ahbek ya, betul ke Kak Nida sebut ni Ahbek. Okey, saya kerja last hotel 8 tahun. Suami pun kerja hotel yang sama. COVID sampai saya dan suami tiada kerja. Ya betul dek, betul. Macam tu yang anak Kak Nida juga tempuh, tak ada kerja, keluar habis belajar, tempuh zaman COVID, tak ada kerja. Padahal dia punya bidang tu kulinari. Kulinari betul kan? Kita kalau start tu of course lah dia punya training pun dekat dekat hotel. Bila of course zaman PKP tempuh tak ada kerja. Tapi of course dah belajar dah tak ada kerja. Consider macam lepas tu habis monitoring tu paksa dah start loan. Kerja tak ada lagi bidang yang sama. Okey. Lepas tu bila tuan Cik ya, Kak Nida tak perasan gambar kecil sangat. Cik Ahbek. Okey, jadi bila dah tak ada kerja, macam mana cara nak consider tempuh tu? Dah suami isteri kan? Macam Kak Nida punya cabaran, sebelum PKP, Kak Nida dah terima VSS, ambil VSS sebab consider company sale down. Lepas tu, PKP tu kita dah memang sebelum tu dah tak bekerja. PKP of course lagi zaman tak bekerja. Of course lagi kos masa tu lebih. Sebab hanya yang bekerja suami. Okey, nak cover semua orang consider dua gaji, lepas tu satu gaji, simpanan tak ada. Silap kat situ. Bila simpanan tak ada tu yang zaman muda-muda dulu kan, mesti punya mak ayah ada cakap simpan duit jimat, mesti dia ada pesan macam tu. Sama juga kat Nida. Jangan boros-boros belanja. Bila kita nampak je kita pegang handphone yang tadi tu lah, handphone baru tu, consider pakai credit card. Handphone baru nak dijadikan cerita, pergi masuk toilet bawa handphone. Tapi Alhamdulillah saya ada saving. Dengan adanya saving tu, saya buat modal jual air tebu buah petang tepi jalan. Alhamdulillah ada saving. Alhamdulillah. Jadi yang macam kita bercakap ni, kesilapan yang Kak Nida terima tu, tak buat saving yang padu. Consider cash flow saja, cash flow. Jadi yang ada tu duit VSS. Duit VSS tu consider zaman kalau kita bercakap pasal duit, dia akan cair je keluar. Okey, dia akan cair je keluar, dia akan cair. Jadi something wrong kat situ, kena buat sesuatu. Okey. Jadi yang tadi dah cerita pasal handphone tu, jatuh pula dekat toilet. Terus masuk lubang toilet tu, terus masuk. Handphone baru je sebulan 2 belajar pakai credit card. Terima kasih kepada banduan 786. Kreatif nama itu. Okey. Alright. Terima kasih kepada Muhammad Noor. Terima kasih Jan Kak Nida. Okey. Dah beli handphone baru, pakai kredit. Beli handphone baru satu, handphone tu yang tak perlu pun sebenarnya. Beli pula yang flip masa tu. Lepas tu pakai credit card. Sebulan pakai, masuk pula kat lubang toilet. Kan? Tak ketengangan tergamar masa tu. Tak sanggup nak selup balik kan? Tak sanggup. Lepas tu, okey. Jadi, credit card kena bayar. Credit card kena bayar. Dapat untung sikit, saya tambah jualan air kelapa pandan fresh. Orang nak baru potong. Dapat untung sikit, saya tambah jualan air kelapa pandan fresh. Orang nak baru potong. Yang itu Kak Nida tak faham. Orang nak baru potong. Yang itu Kak Nida tak faham. Terima kasih kepada Ujang Coating. Kak Nida rasa Kak Nida kenal ni Ujang Coating. Assalamualaikum semua. Semoga kita semua dikurniakan rezeki yang melimpah, berganda berkat. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ujang. Terima kasih Ujang Kak Nida. Yang ini kawan baru dapat kenal daripada teacher baju merah punya live malam tadi. Kan, betul tak? Okey. Terima kasih kepada Dia ZHQ. Terima kasih. Orang nak minum kelapa baru saya potong. Saya tak ada jual dalam balang. Okey, faham. Maksudnya fresh lah kan? Maksudnya jual buah kelapa yang tepi jalan tu bila nak baru potong. Okey, faham. Okey. So, kesilapan yang tadi
beli handphone baru yang tak perlu, lepas tu pakai credit card, baru pakai sebulan, masuk lubang toilet. Bukankah benda itu adalah sesuatu yang orang kata bertimpa-timpa dia punya kerugian kat situ. Bila kita dah ada buat macam tu, tak naklah anak-anak muda ataupun kawan-kawan yang baru mula bekerja ataupun yang ada pekerjaan, yang ada gaji, kita kena buat sesuatu, kena adakan simpanan tu biar padu. Macam Tuan Ahbek, okay. Tuan Ahbek seorang yang pandai consider ada simpanan zaman PKP jual air. Okey, macam Ujang Koting pun malam tadi dicerita. Okey, Kak Nida suri rumah sekarang ni, dia merupakan seorang suri rumah pula. Maksudnya menguruskan anak-anak pula dalam masa yang sama. Ada bisnes side income dia. Okey, terima kasih kepada Fikri join Kak Nida. Okey, so kesilapan kat situ, bila zaman bekerja tak ada saving, bila kita consider dah terdesak, bukan terdesak, bila kita dah tak ada income, source tu dah tak ada, zaman bekerja tak buat simpanan. Okey, bila dah terima VSS tu, barulah ada kesedaran consider nak memikirkan sesuatu apa yang nak buat supaya duit ni dia takkan ada sumber baru. Tapi dalam masa yang sama Kak Nida sebelum tu dah memang ada buat orang kata bisnes online lain lah. Okey, bukan mudah nak capai 1 kilo. Bukan mudah nak capai 1 kilo. 1 kilo apa tu? Bukan mudah nak capai 1 kilo. Okey, nak capai 1 kilo emas ke? Okey, 1 kilo Kak Nida ni, yang ini bukanlah 1 kilo emas, tapi ini adalah consider ni dapat hadiah ni. Masa hari tu mula-mula join PG tahun 2019. Lepas tu Kak Nida ni direct under Tuan Syukur Hashim. Tuan Syukur Hashim buat booth lah, consider macam booth camp. Maksudnya consider nak develop dealer masa tu. So Kak Nida punya group masa tu menang tempat pertama, jadi hadiahnya masing-masing terima yang ini. Ini percuma. Walaupun ini orang kata murah, actually dia adalah door stopper ataupun paper ni pemberat. Tapi kenangan dia sebab dengan Tuan Syukur kita pula belajar macam-macam nak mula sebagai dealer. Okay. Kalau misal kata kesilapan yang macam tu, kita tak nak kawan-kawan kita ataupun anak-anak muda yang ada pekerjaan sekarang ni, yang ada sumber pendapatan, tapi dana persaraan minimum kena ada 1 kilo. Ya, betul kepada Tuan Fikri. Betul. Perancangan kita kena ada dana persaraan 1 kilo. Tapi kita jangan kata kita terlewat. Okey, sebab aturan Allah tu cukup cantik. Genap setahun saya dan suami dah boleh buat SSM company sendiri dan saving account company dan simpan 5K SSPN BSN. Alhamdulillah, hasil usaha yang kita tak kisahlah apa juga pendapatan kita daripada yang orang kata bukan gaji bulanan. Betul kan Cik Puan? Cik Puan Ahbek kan? Kita pendapatan kita ni kan rezeki Allah tu kan dari mana-mana kan, datang daripada mana-mana. Ahbek, terima kasih Tuan. Ni rasanya Cik Puan ni Puan Ahbek sebab dia bercakap pasal suami dia. Maksudnya dia adalah perempuan ni, Ahbek. Ahbek betul kan Kak Nida sebut? Okey, macam Tuan Fikri tadi, macam susah nak capai dana persaraan 1 kilo. Okey, tak apalah. Kita kemampuan kita tu, janji kita ada kesedaran nak buat simpanan tu. 1 kilo tu adalah target. Okey, kita orang kata kalau kita letak matlamat, kita akan usahakan ke arah itu. Maksudnya kita ke Ahbek, ya betul, dia adalah Puan Ahbek. Okey, betul kan Kak Nida sebut Ahbek, AHBEQ. Okey, macam pada Tuan apa tadi Tuan Fikri. Tuan Fikri ni macam Tuan Ujang. Okey, Ujang Koting dia under G100. Jadi kalau mesti Tuan Fikri ni daripada geng mana ni? Okey, kalau kita consider bercakap, terima kasih kepada Faiza Saidin, terima kasih Jang Ida. Kita jangan kata
letakkan kat depan tu matlamat tu kita rasa susah. Kita tukar, kita letakkan matlamat, kita pergi ke arah itu. Pergi ke arah itu. Sebab kan aturan Allah ni cantik. Kita tak tahu tiba-tiba kita dapat rezeki terpijak. Mana nak tahu kan? Tiba-tiba dapat je rezeki muncul. Menang ke begitu, menang ke begini. Rezeki Allah yang bagi, dan mungkin rezeki daripada anak-anak pula yang memberikan kita pendapatan yang sumber-sumber pendapatan. Okey. Ni pandangan saya sebagai peniaga kecilan puan. Sekejap. Terima kasih. Awal daya. Okey. Kak Nida S. Ni pandangan saya sebagai peniaga kecilan puan. Simpan paling tidak 1 gram sebulan, anggap macam EPF. Okey. Nasihat tu kepada siapa tu? Okey. Nasihat tu kepada siapa? Sebenarnya paling tidak kita consider macam ada yang zaman bekerja ni ada pendapatan kita kena ubah. Dulu kita dapat pendapatan, kita tunggu ada duit lebihan baru kita nak kata nak buat simpanan. Duit lebihan tu takkan wujud sepanjang Kak Nida bekerja, sepanjang Kak Nida ada consider kita terima. Kak Nida pun ada buat bisnes online. Kak Nida actually ada 2 lagi bisnes online, A dan B. Okay, sebab ada rangkaian dekat sana. Okay, adalah income daripada sana. Jadi bila dapat income daripada sana, yes Kak Nida of course fokus dekat emas. Okay, so sekarang ni yang ini consider yang ketiga. Yang ini public gold ni yang ketiga. Jadi bila kita kata consider income inilah yang baru timbul kesedaran tersebut. Income ini bila dapat baru timbul kesedaran nak dialirkan ke mana. Okey. Dan nasihat pada yang berniaga kecil-kecilan, nasihat pada Puan dan Ahbek. Okey. Pada Puan Ahbek. Yes, Puan Ahbek pun dah berjaya dalam dia punya bisnes. Dalam dia punya membuat simpanan pula SSPM tu. Okey. Jadi kalau kita kata kita ubah, ada duit, ubah dulu sebelum berbelanja. Simpan dulu sebelum berbelanja. Kenapa? Sebab kalau kita nak ada tunggu duit lebih, duit lebih tu tak wujud. Sampai bila pun takkan wujud duit lebih tu. Dia takkan mendatang. Dia takkan datang. Sebab apa? Kita masih lagi dalam duit kertas. Okey. Okey. Tapi saya memang ada buat EPF. Yes. Okey. Persoalan dekat situ. EPF, yes, betul. Alright. Itu adalah satu orang kata dana persaraan. Yes, itu betul. Macam Kak Nida sendiri pun masih ada lagi EPF sebab kita pernah bekerja 25 tahun pernah bekerja. Okey, ada EPF, yes. Sekarang ni kita bercakap dari segi simpanan yang kedua. Simpanan yang padu. EPF satu, kita wujudkan dana persaraan yang kedua. Di mana sekarang kini ada sumber. Sumber tu yang ada gaji, bulan-bulan dapat gaji, asingkan dulu sebelum berbelanja paling tidak 10% untuk simpanan. Contohnya, bab kata Tuan Ifan Khairi, pay yourself first ataupun reward yourself first. Asingkan dulu untuk simpanan. Lepas tu barulah kita fokus kepada keperluan dan juga kemahuan tu adalah lebih teratur. Sebab kita dah asing dulu. Nak padu, yes, macam Tuan Ujang cakap, buat simpanan emas. Sebab apa? Kalau dalam bentuk wang kertas, pertama, dia mudah cair. Kita mudah ambil balik. Betul tak? Tahun ketiga saya dapat beli kereta second tapi cash. Ya betul. Sekarang on the way buka kedai makan. Yes betul. Alright. Tahniah. Alhamdulillah. Tahniah kepada Puan Ahbek. Alright. Tahniah mendapat daripada orang kata start daripada slow. Okay, sekarang dah buka kedai. Tahniah kepada Puan Ahbek. Okay. Persoalan tadi tu dalam bentuk duit kertas, bezanya dengan dalam simpanan emas sebab macam Kak Nida dulu tak ada simpanan, tak ada simpanan, betul, cash flow tak ada untuk simpanan. Lepas tu tak minat emas. Masa tu tak tahu peranan emas ni. Tak tahu yang dulu Kak Nida anggap emas ni cincin, gelang, tapi Kak Nida tak suka pakai. Mesti orang kata tak suka pakai. Yes. Betul. Kak Nida ada cincin ni pun sekarang simpan. Ada rantai pun buka tak pakai sebab tak suka. Memang Kak Nida lah. Orang lain Kak Nida tak tahulah. Okay. So sekarang ni consider macam tak ada simpanan. Jadi nak buat dia padu. Barulah terjumpa bila kita dah terima BSS. Kita kerja pun dah orang kata tak ada sumber pendapatan baru. Melainkan bisnes online tu, yes lah, dia bukanlah jaminan
cun-cun kan. It's something yang turun naik, betul tak? Adalah turun naik. So bila kita kata kita BSS tu kita terima, tapi happen to be kesilapan kedua pula, belajar kelas saham. Belajar kelas saham ni mahal sebenarnya. Hakikatnya adalah sesuatu yang costly. Okay, start dia kita mulakan dengan pertama, adakah nak join Kak Nida live ni? Sorry, Kak Nida terlepas. Siapa nak join live, borak-borak dengan Kak Nida, jom kita borak-borak, kita share pengalaman. Okay, so belajar kelas saham, belajar daripada consider first day join dia punya seminar. Okay, lepas tu kita nak pula join kepada another level, beginner, lepas tu intermediate. Course kat situ je dah mahal. Okay, belum lagi start melabur saham ni. Course kat situ je ni. Biasa dengar tak? Maksudnya saham ni consider biasanya adalah Dr. Adam pun ada cakap, kalau dalam dengan duit saham ni kita consider macam tak jadi kaya dengan duit saham, sebabnya consider dia seperti macam duit geli-geli je. Itu yang dikatakan oleh Dr. Adam. Dan dalam masa yang sama, Kak Nida punya BSS pun dah hampir suku habis dekat situ untuk belajar kelas saham. Daripada basic sambung ke intermediate, lepas tu sambung pula tempat lain. Kos kat situ je dah habis. Belum start lagi melabur saham. Jadi bila dah start je saham pula, of course ia bukan, orang kata rugi adalah pasti, untung belum tentu. Okay, rugi tu dah pasti dah, untung belum tentu. Jadi consider macam dengan jiwa Kak Nida perlu something yang padu, yang consider kita fikir kita dah letak dan kita tak nak stress. Tapi dekat sana Kak Nida rasa macam alamak nak kena fokus, alamak nak kena pandang betul-betul, alamak nak kena letakkan masa, nak kena stress kat situ. Kak Nida, mungkin jiwa Kak Nida tak sama. Jadi maksudnya kos yang kita bayar kat dulu dah habis dah sebahagian duitnya. Lepas tu dah tempuh pula dunia saham ni adalah sesuatu yang nak kena fokus, turun naik, masa merah, masa counter merah, masa counter hijau, yes, tapi nak fokus kat sana tak dapat. Okey. Jadi bila satu hari temankan kakak Kak Nida pergi beli barang kemas, dia nak pergi beli gelang, dia nak beli cincin dekat daripada Segamat, dia datang ke Shah Alam sebab dia kata ada sale. So temankan dia pergi beli. Kak Nida tak minat emas, so temankan saja dia pergi beli. Jadi dia pun beli. Bila dia dah beli tu, dia pun tanya Kak Nida, tak nak ke? Okey, janganlah kata kita ada duit SSD nak boleh beli. Kak Nida fikir kan. Okey, dia kata tak nak ke? Kak Nida kata bagi Kak Nida adalah sesuatu perhiasan yang consider macam something yang kita kena keluar duit, dah habis pakai perhiasan. Tapi Kak Nida tak tahu masa tu kelebihan emas ni, dan juga kenapa Allah memberikan emas ni adalah sesuatu yang unik. Even dalam ayat-ayat Quran pun bercakap tentang emas. Jadi Kak Nida tak sedar masa tu, tak minat emas, tak tahu kelebihan emas tu sendiri. Bila kakak Kak Nida kata bila dia nak buat payment tu sekali offline, tak boleh bayar, jadi terpaksalah abang ipar pergi keluar ATM nak pergi ambil cash untuk pergi bayar. Tak boleh transfer online pun, masa tu adalah offline ke apa tak ingat. Okay, so the moment abang ipar pergi ambil duit, Kak Nida duduklah tepi dengan kakak Kak Nida. So bagi orang lain pula duduk kat kaunter. Okay, lepas tu kakak Kak Nida cakap, dia kata, kakak Kak Nida sebutlah, Dik, kata, kenapa tak ada langsung dia dah bertahun-tahun dah, sejak mula zaman kerja lah, consider dah lebih 20 tahun dah dia nak ajak membeli emas. Lepas tu Kak Nida kata yes, Kak Nida kata yes, kita just accept aja. Okay, so bila Kak Nida dah faham kat situ, dia kata, Dek, tahu tak, okay, bila kita kecemasan, bila kita terdesak, emas ni lah yang boleh dijadikan penyelamat ketika gawat. Masa tu Kak Nida Kak Nida ni tengah tercari-cari ni sesuatu yang memberikan Kak Nida security ni. Maksudnya kita nak mencari kita punya duit tu, kita bagaimana kita nak cari security. Maknanya sesuatu yang boleh benefit untuk kita. So kakak Kak Nida cakap, tahu tak, dia kata, bila kita terdesak, bila kita perlukan sesuatu, emas ni jadi penyelamat ketika gawat. So Kak Nida kata, macam mana? Dia kata, okey, bila kita dah ada emas, dia kata, bila kita dah ada emas, kita dah ada simpanan, dalam masa yang sama nilai dia makin meningkat.
Okey, mana ada kita nak zaman tahun 2000, tahun 2000 ya, emas harganya RM35, RM40 saja segram. Okey, kan? Masa consider ada tak boleh nak sekarang ni patah balik kepada harga itu. Jadi maknanya nilai tu emas makin meningkat. Jadi Kak Nida baru sedar. Yelah, pertama nilai dia makin meningkat. Kedua, bila terdesak kita hantar ke Arano, kita dapat tunai segera. Jadi kita tak payah buat loan, kita tak payah lagi credit card, kita ada tunai segera untuk diri kita. Kita hantar saja emas kita ke Arano, kita dapat tunai segera. Jadi Kak Nida baru terfikir, oh ini benefit dia. Jadi ini adalah sesuatu yang Kak Nida cari, yang mana dapat selamatkan duit daripada mudah cair. Lepas tu nilai duit kita tak terkesan dengan inflasi. Tak terkesan dengan inflasi, consider macam kuasa duit kita makin menyusut tau. Kalau kita menyimpan dalam bentuk duit kertas, kuasa duit makin menyusut. Maksudnya kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Contoh tu emas lah. Kita dulu 1 gram hanya RM30, RM45 tahun 2000. Kak Nida start tahun 2019. Kak Nida berhenti kerja 2018. Okey. 2019 Kak Nida start, masa tu 214. Hari ini, dari momen Kak Nida start hari ini, 1 gram 281. Takkah nilai dia meningkat? Jadi consider bila Kak Nida dah start faham benefit emas tu, barulah Kak Nida bila dah start tak boleh nak stop. Dia akan ada je duit extra, dia dah start lah. Dia akan fikir, yes, masuk dulu, baki baru berbelanja. Itu Kak Nida punya style sekarang. Dulu tak ada. Itulah wujudnya dulu, tak ada simpanan, tak ada kesedaran. Jadi Kak Nida pun ajarlah anak-anak Kak Nida pun macam ni. Macam ni juga. Maksudnya memang paksa, bukan ajar lagi dah. Dah buat tak? Dah masuk tak bulan ni dulu? Okey, bila dia dah buat, bila kita boleh tahu dia dah buat, yes. Dan dia nak beli apa, dia nak urus apa, dah dia punya urusan. Dia punya perancangan, dia punya perbelanjaan, sebab dia yang bekerja kan, duit gaji dia. Jadi komen saya tak naik ke yang mana ya? Sekejap. Okey, mungkin Kak Nida tak perasan. Okey. Itu pun saya tak pakai macam Kak Nida. Ya, betul, tak pakai. Saya pun tak minat emas. Okey, cukuplah sekadar ada rantai cincin. Okey. So ada rantai, ada cincin. Okey, macam Kak Nida ada rantai, ada cincin pun tak pakai, letak tepi sebab rasa macam dia tersekat kat sini. Itu Kak Nida lah. Okey, itu pun saya tak pakai macam Kak Nida. Yes, tak pakai. Yes, simpan gold bar bagus. Okey, komen saya banyak tak naik. Okey, betul ke Kak Nida dah baca ni? Okey, alright. Okey. Alright, okey. So, bila Kak Nida dah kata Kak Nida dah tersedar yang consider macam okay, yes, inilah penyelamat dia, betul ya? Sorry, Ahbek, Kak Nida tak perasan tadi. Excited sangat nak cerita tadi. Bila nak cerita consider dah tersedar, fahamnya kelebihan emas tu, jadi baru Kak Nida study. Kak Nida study lagi dan lagi. Okay, jadi maknanya betul consider yes, duit dia akan terkesan dengan inflasi, kuasa duit makin menyusut. Maksudnya dulu kita bayar kuih kan, Puan Abek, dulu kita bayar kuih 30 sen aja kan. Sekarang ni kita terpaksa bayar kuih, kalau Shah Alam ni 70 sen, 80 sen satu. Okey, betul. Tapi pun beli sikit-sikit tak apa. Memang emas ni kita kan, emas boleh beli berdikit-dikit. Emas boleh beli berdikit-dikit. Lepas tu kita baru boleh convert kepada aset yang lebih besar. Okay. Lepas tu kita consider macam beli berdikit-dikit, consider paksa sebelum berbelanja, asingkan untuk emas dulu. Jadi Kak Nida pun, bila zaman Kak Nida bekerja, tak buat simpanan, jadi kita dah sedar, consider kita develop pula anak-anak kita ni dapat gaji, paksa suruh buat. Jadi dalam masa yang sama ni, bila kita ada kawan-kawan, kita sharekan pula. Jadi ada peluang sekarang ni ada TikTok, dan kita sharekan kepada kawan-kawan yang belum ada simpanan, yang macam ada pekerjaan, baru mula bekerja, mulakan buat simpanan. Di mana emas ni kan, macam Puan Abed tadi kata, beli berdikit-dikit. Of course lah beli berdikit-dikit kan.
Kalau kita kata nak beli sekali arung, nak beli sekali gedebuk macam tu kan, tak semua orang ada bajet, betul tak? Tak semua orang ada pendapatan yang orang kata masyuk aja kan. Kita ada masa komitmen kiri kanan, tiba-tiba ada kecemasan, tiba-tiba ni. Jadi bila Kak Nida ada awareness ni, Kak Nida suruh paksa dia orang mulakan. Bila dia orang dah mula, baru dia orang faham. Yes, kena buat. Kenapa kena buat? Lepas tu Kak Nida sharekan pada kawan-kawan, sharekan kepada siapa-siapa yang ada consider. Tercari-cari macam Kak Nida dulu. Tercari-cari bagaimanakah kita kata nak mencari sesuatu yang padu, yang elakkan duit daripada mudah cair. Satu, duit kertas pula dia terkesan dengan inflasi. Lepas tu dalam masa yang sama kita menyimpan, nilainya makin meningkat. Lepas tu dalam masa yang sama dekat Public Gold pula sendiri ada 4 kaedah mampu milik semua golongan. Tak kira lah kita ni siapa. Kita ni suri rumah ke, kita ni pelajar ke, kita ni orang kata muflis ke, bankrupt ke, tak masalah. Tak ada sebarang pun kelayakan diperlukan. Jadi bila ada tengok kemudahan ni, ada 4 jenis kemudahan yang mampu milik ni, semua orang consider, tak kira consider. Macam tadi lah Kak Nida cakap, business online ada je consider insentif dapat. Yes, kita asing macam Kak Nida. Ada lagi daripada orang kata yang 1 dan 2 tadi, ini yang ketiga, ada je insentif. Yes, proceednya emas dulu, asingkan dulu. Lepas tu bolehlah fikir apa nak fikir. Tapi terus terang cakap, sanggup berjimat cemat, dia automatik akan consider nak cut kat sini. Potong sini, janji ada lebihan, dapat. Lepas tu proceed untuk emas dulu. Beli sikit-sikit, nanti terasa best bila dah banyak. Ya, betul, sangat-sangat. Beli sikit-sikit, best bila dah banyak-banyak. Okay. Pada anak-anak muda tu kan, jangan kata nak beli emas ni kena sedebuk je. Tidak. Kita beli berdikit-dikit kan Puan Ahbet? Beli berdikit-dikit je. Lepas tu kat sini ada pula kaedah mampu milik. Semua orang akan dapat memiliki emas. Tak ada lagi orang kata nak ada ribu-riban. Tak ada. Ratus pun dah boleh beli emas kat Public Gold ni. Kan? Consider macam Kak Nida bila dah terjumpa ni, Kak Nida dah rasa selesa sangat dah jumpa dah. Allah dah aturkan daripada dulu zaman bekerja tak ada simpanan. Lepas tu terjejas pula dengan terima VSS. Lepas tu dah ada VSS, tercari-cari pula mana yang lebih padu kan. So Alhamdulillah dah diaturkan. Atur tu namanya aturan Allah, itu cukup cantik. Jadi bila dah terjumpa kaedah yang mampu milik macam ni, consider macam kita pun nak sharekan lah pada kawan-kawan yang tercari-cari nak simpan emas tapi tak mampu, tak ada bajet. Jadi ini peluang untuk kawan-kawan. Peluang untuk kawan-kawan. Orang kata bila ada 4 kaedah macam ni kan, kita kata bolehlah. Lepas tu Kak Nida ramai Kak Nida punya frontline yang consider dah habis satu, dia buat ambil promosi 10 kali bayar, dia dah habis satu, dia sambung lagi. Sebab kita nak disiplin, consider tak nak duit tu cair. Macam Kak Nida sendiri pun, ada kaedah auto debit buat juga, ada kaedah promosi 10 kali bayar pun buat juga. Sebab kita nak konsisten. Konsisten, yang penting bila dah ada saving tu, yes, kita rasa macam tak adalah orang kata hujung bulan tu cukup-cukup, orang kata akan rasa sakit perut, kecil perut je. Sebab kita tahu kita ada emas ni sebenarnya dia adalah magnet kekayaan. Dia contoh kita kata bila kita dah ada saving, automatically kita rasa macam tak adalah rasa terdesak. Dah ada emas, dulu hanya ada duit saja, consider macam habis, dia cair. Duit ni fungsinya kan betul kan, terima kasih kepada Tuan Nahar Azmi, terima kasih kepada Laili, Siti Aisyah Adnan, terima kasih join Kak Nida. So kalau bisa kata nak consider dah ada kaedah mampu milik, peluang macam kalau kita ambil account gap, seawal usia ada MyKit dah boleh mula menyimpan. Itu kita buka account gap untuk anak-anak. Lepas tu bila kita kata nak grab emas yang lebih besar, kita ambil lah promosi 10 kali bayar dan kita bayar dengan harga hari ini. Dan nanti bila dah habis bayar, kita ambil lah emas kita. Jadi semua kaedah tu kan bila Kak Nida study. Yes. Pertama ada 4 kaedah mampu milik. Kedua, patuh syariah. Lepas tu Kak Nida study, dia punya kepatuhan syariahnya daripada Amani Advisor Sedia Berhad. Pengerusi dia Tan Sri Daud Bakar.
Jadi Kak Nida pun okey, patuh syariah satu. Lepas tu yang penting ia adalah emas fizikal. Maksudnya kita beli emas, kita dapat emas kita tu. Jadi bukanlah consider macam janji bulan bintang pelangi bagi, tak nak. Kak Nida tak nak macam tu sebab Kak Nida dah pernah tempuh zaman-zaman saham, zaman-zaman consider invest tapi tak pegang, tak ada sesuatu yang fizikal lah. Bila kita dah ada yang fizikal, beli emas dapat emas, yes, ini yang Kak Nida decide, inilah yang tepat. So bila antara customer frontline Kak Nida selalu ambil promosi 10 kali bayar, sebab habis dia bayar sambung lagi baru. Ada pula yang jenis tak habis lagi dah buat lagi yang baru. Sebab apa? Dia nak grab emas yang lebih besar tapi dengan harga yang 10 kali bayar. Jadi consider mampu milik lah. Yang ada duit consider jenis yang macam dapat income harian tu kan. Income harian dia pula pilih account gap. Ada je budget, masuk account gap terus je. Jadi bila dah kumpul-kumpul dalam gram account gap tu, bila dia nak keluarkan design apa-apa, dia keluarkan lah ikut kepada dia punya pilihan. Terima kasih kepada Ayak Tebu. Terima kasih join Kak Nida. Ayak Tebu. Ayak. Betul ke Kak Nida sebut? Ayak Tebu. Terima kasih kepada Dan join Kak Nida. So bila kita kata consider macam yang penting pula kita nak menyimpan emas ni jangan ikut-ikutan. Consider macam kita kena ada ilmu. Kita mula sikit dululah. Macam Kak Nida mula sikit-sikit dulu. Mula masa tu terus je subscribe. Decide dah study dah 2 minggu. Study dah macam mana. Then terus je contact upline Kak Nida. Lepas tu terima kasih kepada Yati Prus. Ini Kak Nida punya kawan ni. Nur Hilayati. Terima kasih join Kak Nida. Tak kerja ke hari ni? Okay. Kak Nida ni cerita pasal ni. Pasal macam pengalaman Kak Nida. Pengalaman Kak Nida dulu tak ada simpanan. Sekarang ni bila dah terjumpa, dah start susah nak stop kan. Macam tu lah kita orang ni. Macam tu lah Kak Nida ni. Jadi bila kita kata dah terjumpa kat sini, yes. Bila ada satu promosi, grab. Sebab apa? Kita peluang dapat beli emas lagi besar kan. Lagi besar tapi boleh pecah pada 10 kali bayar. Lepas tu kita dah lock harga. Harga naik macam mana tak payah risau. Kita follow je harga yang kita dah lock. Tu bestnya promosi 10 kali bayar. Jadi kalau misal kata ada customer Kak Nida yang sebelum habis dah ambil lagi satu, dah aim lagi satu, sebab apa? Nak harga hari ni, harga naik macam mana sekalipun tak payah risau. Kita dapat dengan harga hari ni. Besok dah habis bayar, kalau lah bawah 21.25 gram, push pada kita. Kalau lebih, kita kena collect, ambil je lah kat branch yang dekat dengan rumah kita. Tak kira lah kita ni siapa. Kita ni suri rumah ke, kita ni pelajar ke, kita ni consider macam orang kata okay, nanti kita borak. Yes, insyaAllah. Terima kasih kepada Ahbek join Kak Nida. Lepas tu bila consider dah ada satu simpanan ini, kita nak sharekan kepada kawan-kawan peluang-peluang yang ada macam ni. Sebab mungkin orang lain pun tercari-cari macam Kak Nida juga dulu. Bila dah terjumpa, yes. So ini adalah platform yang sesuai untuk kita. Terima kasih kepada Kamaria Halek join Kak Nida. Okay. So maksudnya hari ini Kak Nida pun dah sharekan kepada kawan-kawan. Okay. Jadi kepada sesiapa yang nak grab peluang, consider nak ada simpanan yang padu. Okay. Ini platform sesuai untuk anda. Kita grab tu peluang ni, consider macam kita jangan lepaskan peluang. Pertama, kalau kita masih tunggu lagi, peluang tu kita dah lepaskan. Pertama, harga tu tak tunggu kita. Kedua, peluang tu kita dah lepaskan. Bila kita dah grab, orang lain dah start dah beberapa grab, kita tak mula lagi. Itu satu peluang yang kita lepaskan. Lepas tu lagi satu, dalam masa yang sama, kalau misal kata duit kat tangan tu, dah cair dulu kan. Dah habis dulu. Bila dah habis dulu, macam mana kita nak buat simpanan? Jadi kita kena ubah, terbalik kan. Dulu dapat gaji, kita belanja-belanja, tunggu duit lebih. Tapi tak ada duit lebih. Sekarang ni kita ubah. Sebelum berbelanja, asing dulu untuk simpanan dulu. Okay. So, kepada kawan-kawan yang mungkin juga tercari-cari macam Kak Nida dulu, nak buat simpanan padu, simpanan paling tidak sebagai dana kecemasan, ini peluang untuk kita. Kalau misal kata consider macam ada duit jenis consider macam duit orang kata duit terpijak ataupun duit sekali sedebuk kita dapat, yang itu kita boleh ambil cara belian tunai pun boleh.
Dia ada 4 tadi yang Kak Nida cakap. Account gap kita boleh masuk bila-bila masa kita nak. Okey. Lepas tu kalau kita kata nak ambil grab promosi harga tengah rendah ni, kita lock harga, besok harga naik kita tak payah risau. Kita ambil emas, kita lock harga dapat emas, habis bayar dapat emas. That's why dia dapat sijil kepatuhan syariah. Sebab kalau kita kata jenis yang macam ansuran ke? Bukan. Yang ini bukan ansuran. Ansuran tu dia macam ni kan. Kalau kita dah beli barang, beli motor, beli kereta, kita bayar bulan pertama kita dah dapat motor, dah dapat kereta. Tapi yang ini tidak. Kita habiskan kita punya jadual bayaran tu, SEPP tu kita panggil Syariah Easy Payment Purchase. Dia adalah sebagai security deposit. Okey, maksud security deposit ni seperti macam kalau dalam separuh jalan kita tak jadi, kita berhak boleh kita kata nak cancel balik, yes, cuma kita ada bayar penalty. Lepas tu dah habis, kalau yang dah teruskan bayar, barulah jual beli berlaku, di mana duit tu diserahkan pada public good, emas diserahkan pada kita. Kat situ berlakunya akad jual beli. Okey, itu promosi 10 kali bayar. Harga naik macam mana tak payah risau. Okey, follow je harga yang kita dah lock. Lepas tu yang ketiga, belian tunai. Belian tunai senang je lah. Dia display je, select aja item dan kita pilih dan kita bayar, dapat barang kita. Okey, yang keempat, yang ini promosi yang Kak Nida cakap ni. Beli emas tapi menang emas. Yang account gap tadi tu lah. Tapi satu je, simple je syarat dia. Minimum 200, lepas tu boleh dapat bunga emas ni secara percuma cabutan bertuah setiap bulan. Okey, so best ke tak best? Jadi bila kita dah mula mengenal tu, dah faham, dah ada awareness kat situ, paling tidak sebagai dana kecemasan, yes, barulah kita rasa secure. Kita dah ada simpanan. Di mana kita caranya kita buat berdikit-dikit lah macam tu. Orang kata nak kenal sedebuk, tak. Bila ada 4 kaedah mampu milik ni, kita akan rasa mampu nak memiliki emas yang lebih besar. Tapi dengan kaedah bayaran mudah, dengan kaedah yang consider at least adanya simpanan padu berdikit-dikit. Okay, so Kak Nida cakap, Kak Nida ucapkan terima kasih yang join Kak Nida daripada tadi. Kak Nida start dalam around pukul 8 tadi, sekarang pun dah 9.13. InsyaAllah Kak Nida sambung lagi live insyaAllah nanti. Okay, yang kepada yang nak grab peluang tu, why not mulakan langkah pertama. Okey, kita jangan tangguh-tangguh. Sebab apa? Kita rugi masa, rugi peluang, duit kat tangan pun habis. Yang penting nilai yang kita buat simpanan ni makin meningkat. Sebab kalau kita buat simpanan duit, nilai kuasa duit beli menyusut. Kuasa beli duit menyusut. Jadi buat simpanan padu, dah beku jadi emas. Okey, bila terdesak hantar ke Aranu. Paling tidak ya, sebagai dana kecemasan. Lepas tu baru kita proceed untuk dana persaraan, dana pendidikan, dana perkahwinan dan seumpamanya ikut pada matlamat kita. Okey? So, terima kasih kepada yang join Kak Nida. Terima kasih kepada Abel, Ayu Asri. Terima kasih join Kak Nida. Jadi kalau nak mulakan simpanan anda, mula dan tunggu. Jangan tunggu-tunggu nak mula. Okey? Buat simpanan sebelum kita memerlukannya. Okay, insyaAllah jumpa lagi. Kak Nida out dulu. Kalau ada apa-apa, just klik bio link Kak Nida ataupun WhatsApp Kak Nida 011-1187-6484. Terima kasih join Kak Nida. InsyaAllah kita keep in touch and then join aja bila Kak Nida ada live. Dan Kak Nida berikan sharing kepada anda. Yang tercari-cari, mulakan langkah pertama anda. Okay, bye. Assalamualaikum. Follow tahu nidago.com. Okay, bye. Assalamualaikum.